Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid daraini amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Al-Imam Allamah Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini dalam kitab dia Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syama'iluhul hamidah wa khisaluhul majidah, sehinggalah perkataan beliau fahaza Husainu walidu Imran. Sekat tu allazi ya'budu sab'ata asnamin fil ardi wa yara annaha alihah wa kana mu'azzaman fi Quraisy. Faja'u ilaihi wa qalu lahu kallim lana hadzal rajul ay Muhammadan fa innahu yazkuru alihatana wa yasubbuhum. Waja'u ma'ahu hatta jalasu qariban min babin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ni kita duduk kecek mengenai keluasan, kehebatan akal Nabi. Tanda-tanda Nabi ni orang yang hebat, orang yang besar jiwa, hujah-hujah dia berdepan dengan orang kafir. Antaranya Nabi Muhammad dapat mengubah satu bangsa, satu kaum, yakni bangsa Arab jahiliyah. Yang mana bangsa Arab ni kita tahu dah dua kerajaan besar dunia pada masa tu, kerajaan Rom Bizantin tu alik nu dengan Parsi, kerajaan Parsi Iran. Dua memerintah dunia pada masa tu, tak telio pun nak memerintah, nak menjajah tanah Arab, kerana bangsa dia sangat berat. Tetapi Allah Ta'ala nak muliakan satu bangsa, Allah Ta'ala lahirkan Nabi yang paling hebat. Sama ada akal dia, muamalah dia, semua hebat belaka daripada bangsa Arab ni. Bukanlah Nabi daripada bangsa Eropah, tak. Bukan Nabi daripada bangsa Parsi ke apa dia, tak. Rasulullah daripada bangsa Arab. Bisa tak bisa Nabi dia boleh ubah orang lagu tu boleh jadi manusia yang terbaik dunia dan akhirat. Dan pengarang wak mari cerita lagu mana Rasulullah berdepan dengan orang-orang pada masa tu. Macam-macam. Pada masa tu hok bawa agama Islam Nabi sorang baru. Kita lah ni duduk mengajar gaya-gaya tak rasa apa sebab ramai dah duduk mengajar bab Islam. Orang hok mengajar pun hok dengar pun Islam. Ni orang hok nak lawan semata, kita pergi duduk mengajar Islam. Sorang-sorang, kolek-kolek orang tua panggil. Kolek-kolek sahabat sorang ya dia mari mengajar Islam. Oh cuba berat sungguh. Macam-macam fitnah, macam-macam ujian Nabi temu dengan bangsa dia sendiri.
Tuduh Nabi. Tak lekat tuduh Nabi, ya tuduh keluarga Nabi. Ya tuduh isteri Nabi. Tuduh anak menatu Nabi. Macam-macam jenis. Tetapi Nabi sabar. Nabi berdepan dengan masyarakat dia dengan akal yang sangat hebat. Dengan hati yang sangat lapar. Hati kalau bawa spek-spek tak boleh jadi orang bawa agama. Tak boleh jadi pendakwah. Ulama gambar ke hati seseorang itu seperti air. Jika air yang sedikit, contohnya air ada dalam cawan. Jatuh najis, jadi najislah air itu. Sebab apa? Kerana air itu sedikit. Air dia sedikit, kalau masuk sikit saja najis, masalah dunia sepik lalu akal. Serabut perut lalu, stres lalu, anxiety lalu. Depression lalu. Tetapi hati ada orang dia latih hati dia, akhirnya hati dia jadi kuat sikit. Jadilah boleh sekolah sebesar air sekolah. Maka dia boleh menampung najis. Air pergi 2 kolah. Masuklah najis setara mana? Selagi mana dia tidak berubah, selagi itulah. Tu najis. Maka hati manusia juga lagu tu. Kalau dia boleh meluas ke hati dia sampai 2 kolah, marilah masalah gapo dia pun tidak akan menajis ke hati dia, tidak akan mencemar ke hati dia. Ada manusia air hati dia seperti air sungai. Ngalir semacam. Marilah gapo dia pun tak ada masalah. Hati dia sentiasa mengalir. Ada orang hebat lagi air hati dia seperti air laut. Marilah bangkai besar mana pun masuk dalam hati dia senyap, tak berubah tidak gapo, neutral belaka-laka. Maka kalau kita nak bawa agama, hati kita jenis sepi. Orang kata sikit terkedah, nak melatah dah. Maka tak usah bawa agama lah. Nabi macam-macam orang kata. Gapo dia tak buat, tak tahu. Ancaman bunuh tu biasa standard KL dah. Nabi macam-macam. Lagu mana kita sore-sore berdepan dengan masalah lagu ni? Ni nak mari cerita. Lagu mana Rasulullah muamalah dengan orang. Dia kata ada seorang nama dia Husain, walid ayah kepada Imran. Imran bin Husain. Sahabat ni. Sebelum dia masuk Islam lagi. Ayah dia Husain ni suhu tak suhu dia ni kafir 7 lapis orang panggil. Sebab apa? Dia tak pandai sembah so, ya tak kong, dia sembah 7 tak kong. 7 berhala dia sembah. Suhu lah dia nya. Maka dia kata hak ni besok hak ni. Kerana di zaman Nabi dikelilingi Kaabah tu, tengah-tengah Kaabah tu, keliling dalam Kaabah, luar Kaabah penuh dengan berhala. Ada kata ada 360 jenis berhala keliling Nabi. Apabila Rasulullah ajak kepada agama Islam, qulu la ilaha illallah tuflihun. Royak gak tiada Tuhan yang sebenar-benarnya, hanya Allah Ta'ala sahaja Tuhan yang sebenar-benarnya. Kamu akan berjaya dunia pun akhirat. Bahkan Rasulullah pernah menawarkan kepada bangsa Arab, kalau mu kata ni aku jamin mu akan ditakuti oleh seluruh dunia. Rasulullah jamin. Tapi ada orang percaya, ada orang tak percaya dengan janji Nabi ni. Maka apabila Rasulullah kata lagu tu, maka pokok dia kata aja'ala alihatana ilahan wahida inna haza la syai'un ujab. Wahai Muhammad, mu nak jadikan Tuhan kami yang ramai-ramai ni Tuhan yang satu. Benda ni pelik ya Muhammad, inna haza la syai'un ujab. Benda ni pelik. Ramai dengan sore, hok mana bisa? Kalau bergocoh ramai dengan sore, selok sore tu, maka orang kafir nampak ramai itu hebat. Tetapi Rasulullah mengajar, membetulkan cara pemikiran orang kafir itu salah. Ramai ni tak bisa sebenarnya. Rumah yang besar diangkat oleh 100 orang. Tetapi kalau rumah yang besar diangkat oleh seorang, tidak kau dia hebat. Sebenarnya kehebatan berada di ketunggalan, di wahdah. Wahdaniyah itu sebenarnya hebatnya, bukan di ramai. Kalau ramai tak bisa, kerana ramai itu saling tolong menolong. Hak hebatnya tunggal. Maka aku mengajak kepada ketunggalan, yakni Tuhan yang sebenar. Dialah paling hebatnya.
Maka dapat macam-macam Rasulullah bertemu macam-macam. Hak ni Husain ibnu Imran ni dia sembah 7 berhala. Maka dia ni orang suhu, orang tua lah kalau kita buat orang tua. Mungkin dia orang tua dah, orang pergi rojok masalah gapo dia ke, pergi rojok kepada Husain ni. Dia orang pembesar pada zaman Quraisy. Orang tua nak tanya pendapat gapo dia, pergi rojok kepada dia. Maka orang kafir apabila lagu tu nak berdebat dengan Rasulullah, sira tak pergi, dia pergi jumpa ayah anda dia lah. Pergi jumpa orang besar dia, suruh Husain ni kecek dengan Rasulullah. Dia kata, wahai Husain, mu ni orang hebat, mu orang besar, mu tak pandai ngaso sembuh. 7 sembuh. Bisa lagi kata, aku nak suruh mu kecek dengan Muhammad ni. Aku tak nak kecek dah, tak dengar kata sungguh. Habis ring dah ambo kata. Buat lagu ni tak dengar. Mu pergi kecek, mu orang hebat, mu orang bisa, takut mu pandai kecek. Diplomasi panggil. Pandai kecek, takut mu kecek, takut dia patah dengan mu orang tua. Katanya Husain, tak apa, mai kita pergi ramai-ramai. Kita pergi ramai-ramai temu dengan Muhammad. Ambo nak tengok lagu mana kak? Hok dia duk ajak ke apa dia? Ha, pergi. Maka pergilah jalan-jalan sapa dekat pintu rumah Nabi. Apabila sapa dekat pintu rumah Nabi, Nabi ada dengan sahabat-sahabat dia, sahabat-sahabat dia. Rasulullah kata, "Wi jalan." Husain nak mari. Dia orang besar kan? Rasulullah kenal orang besar. Rasulullah kata, buka jalan orang besar nak mari. Nabi orang kafir, dia muliakan lagi. Orang kafir mari tu. Tapi dia kata buka dia nak mari jumpa dia orang besar, kena hormat ke dia. Kita ni metai-metai kita orang besar sikit tak si hormat kat orang lain. Nah. Adat kita kalau orang besar masuk majlis kita kena hormat ke dia. Sekalipun dia orang besar bukan dalam bidang agama tapi dia orang besar, kita nak kata lagu mana? Kena jaga maruah dia. Tu adat kita orang Islam. Nah, maka kalau dia orang besar kena ajak dia letak depan, kena ajak dia mari ke depan. Tu cara bahasa. Ni duduk selo tak kenal orang, tak tengok ke orang, tak sauh telacak ke guana tak tahu. Nah, tak hormat kepada orang, maka orang rasa tak layannya tak berapa special. Rasulullah apabila nampak orang tu, Rasulullah kata beri jalan. Masuk. Ausi'u li syekh, dia kata. Buka-buka jalan lalu orang tua. Maka Husain pun mari depan Rasulullah. Dia kata, hamba dengar demo ada kecek benda. Orang tua lagu mana? Dia kecek cara dia selalu. Muhammad, hamba dengar demo ada kecek benda. Tidak demo ada kata mengenai kepada berhala-berhala popok kita ni. Demo ada supoh, ada berapa dia. Sudah. Orang tua sudah. Kokak-kokak lalu kita orang muda ni. Kalau orang tua tanya kokak-kokak, betul salah suku pasal. Orang tua tu cara dia nanya tu ketah gegadah. Moga dia orang hebat tu, gaknya beramal ayat kau ni, beramal ayat aku ni. Apabila dia tanya Rasulullah, mu ada kecek benda tak dengan Tuhan hamba? Duduk sopoh kau duduk gapo dia. Hamba dengar kata ni popok ni, dia tunjuk orang belakang dia. Ni popok ni duk ayat kat hamba, kata dia mu ada sopoh kat Tuhan hamba, berhala hamba. Maka Rasulullah pun tenang. Rasulullah kata, hai Husain, popok dia bangsa Arab ni dia tak ada istilah panggil pok cik, ayah anda. Nama, angka tak ada. Pok dia sebut nama. Sebab tu kalau orang ngaji tanah Arab lama, klik Malaysia, jadi nampak kuih ajar kecek. Nama, apa? Sebab dia tak ada istilah panggil orang abang, tak ada. Kakak, tak ada. Dia panggil nama direct. Maka Rasulullah ni lembut tu. Ya Husain. Padahal tu pada dia. Dia panggil. Wahai Husain. Tu standard dah orang Arab lagu kecek lagu tu. Dia kata, wahai Husain, mu sembah berapa berhala? Rasulullah tanya. Mu kata orang berapa berhala mu sembah? Katanya Husain 7 di bumi, so di langit. 8 dek dia. Atas muka bumi ni 7 jenis berhala hamba sembah, so lagi hok di atas. Oh, banyak sangat mu sembah. Maka Rasulullah tanya, kalau mu sakit, mu kena gapo-gapo, mu minta dengan siapa dia? Hok dalam ramai-ramai, hok mana so mu minta, hok mana mu minta? Dia kata mu minta hok atas langit. Dia orang Arab ni ada satu perangai, dia campur belaka. Ada kafir terus, ada Islam separuh, bukan Islam separuh. Dia percaya ke Tuhan, di samping dia percaya ke Tuhan, dia syirik ke Tuhan. Di samping Tuhan hebat, Tuhan hodok langit, dia panggil Tuhan hodok langit tu hebat, Tuhan hodok bumi pun bisa juga. Maka tu dipanggil musyrik. Kalau kafir tak percaya langsung, tak percaya mengenai sebagai Tuhan, tu kafir dipanggil. Kalau musyrikin, orang yang mensyirikkan.
Di samping Tuhan, benda lain lagi sama hebat juga dengan Tuhan. Maka katanya Rasulullah, apabila mu ada masalah, mu minta dengan siapa dia? Katanya Husain, mu minta dengan hak atas langit ya. Minta dengan hak atas langit ya. Katanya Rasulullah, kalau harta mu hilang ke, mu binasa ke apa dia, mu minta dengan siapa dia? Mu minta dengan atas langit juga. Lepas tu, dia perkenan ke tak? Katanya Rasulullah, ta'im mutparok, mu minta dengan atas langit. Tapi ta'im mu nak buat ibadat, mu kongsi ke dia. Mu syirik ke dia. Di samping mu sembah dia, mu sembah hak lain lagi. Maka katanya Rasulullah kata, wahai Husain, masuk Islam lah. Aslim taslam. Masuk Islam mu selamat wahai Husain. Rasulullah janji bagi sengoti. Rasulullah kata pok kita ni, Rasulullah ni, ayat kata Rasulullah kata, aku dengan kamu semua seperti seorang lelaki yang duduk di hadapan unggung api. Rasulullah kata perumpamaan aku dengan kamu semua seperti seorang lelaki yang berada di hadapan unggung api. Unggung api, api maka kamu semua itu seperti kelkatu yang cuba terjun dalam api itu. Maka akulah lelaki yang cuba elok kamu semua daripada terjun dalam api itu. Maka kamu semua akan masuk syurga kecuali orang yang tak sah saja masuk syurga. Sahabat kata, siapa dia tak sah masuk syurga ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa dia yang ikut kata aku berarti dia nak masuk syurga dah tu. Manakala yang lawan aku berarti dia enggan, tak sah masuk syurga. Sekalipun mulut dia kata nak masuk syurga, tetapi perbuatan dia seperti kata tak sah nak syurga. Maka katanya Husain kata, apabila Rasulullah kata masuk Islam lah Husain, mu akan selamat. Katanya Husain, ya Rasulullah, ambo ni ada pengikut ramai ni. Ambo nak masuk Islam bukan mudah bagi diri ambo nak masuk Islam. Pengikut ambo ramai. Ambo ada keluarga. Aku nak kecek lagu mana ngapok dia kalau aku masuk Islam? Mula ya kenal dah tu. Ya kenal dah dengan Rasulullah. Rasulullah apabila berhujah dengan dia, mula ya kenal dah. Maka kata Rasulullah membaca doa lah, Allahumma mahdik, Allahumma inna astahdika li arsyada amri wa zidni ilman yanfa'uni. Ya Allah, aku minta hidayah petunjuk kamu supaya kamu memimpin segala urusanku, dan tambahkanlah aku ilmu yang beri manfaat kepada aku. Rasulullah berdoa kepada dia. Maka apabila Rasulullah Husain baca doa tu, masuk Islam dia. Masuk Islam depan Rasulullah selalu. Maka anak dia Imran ibnu Husain, ni sahabat belaka, Imran ibnu Husain. Gi jumpa ayah dia, pegang, cium di kepala dia, di tangan dia dan di kaki dia. Sahabat cium ayah dia di dahi dia, di tangan dia dan di kaki. Jadi cium kaki ni tak jadi kafir. Ada yang kata jangan dok cium kaki jadi kafir. Ni sahabat ni. Kalaulah benda ni menjadi kafir, Rasulullah lagi jangan cium kaki jadi kafir. Tak. Jadi cium lutut, sahabat-sahabat dulu cium lutut, cium ke apa dia, maka tidak jadi masalah. Ni cium tangan kaki kepala. Cium tangan kaki kepala. Apa? Tahu nampak beradab telajak. Tak boleh nampak taksub. Apabila kita ajar orang itu beradab, manusia tunjuk adab yang sebenar. Orang yang tidak ada adab menyatakan benda ini taksub. Oh, taksub demo ngatuk guru demo. Siung tangan, siung goni macam-macam, taksub. Kita nak ajar adab. Manusia yang tidak beradab tak pernah tengok perbuatan lagu ni. Maka apabila Rasulullah tengok demikian itu, anak dia sukalah. Moga ayah dia masuk Islam, Rasulullah menangis. Rasulullah menangis. Dia kata, aku menangis kerana perbuatan Imran. Dia telah memasukkan Husain, ayah dia. Mula-mula dia masuk kafir. Tapi duduk sebentar dia masuk Islam. Maka dia telah memasukkan aku dalam keadaan itu. Keadaan lagu mana? Aku rasa terharu dengan perbuatanmu ya Husain. Maka apabila Husain nak keluar, maka Rasulullah kata kepada sahabat dia, wahai sahabatku, apabila Husain nak bangun, okey, ikut dia. Kalau kita ngata di muka pintu, tengok Rasulullah. Kita orang besar, biarlah dia lega apa dia pun, tapi orang besar buat lelak tak bercara ya. Maka dia tabiat orang ni apabila dia biasa dihormati, kalau pergi dalam majlis tidak dihormati, dia terasa.
Kita orang cak ayah tak apa, duk biasa duk celoh tiai pas ceroh. Orang tak cara pun kita tak terasa. Tetapi dalam majlis Rasulullah jaga benar. Kalau orang biasa dihormati orang, kena ajak dia. Layan dia sebagaimana dia duduk di luar ataupun bersama saing dia. Majlis-majlis Nabi kadang-kadang yang letak orang-orang biasa. Kita tengok tok guru kita tengok orang tak tahu kita nampak macam bolong dak depan. Mari seorang tak depan. Sebab dia ni dok biasa dihormati. Jadi kena ajar lagu tu. Kita ajar menghormati orang, tapi orang masuk dalam majlis kita tidak hormat. Bagi orang yang tidak biasa jadi orang depan orang, dia tak terasa benda ni. Tapi kalau orang tak biasa, misalnya dia orang besar, misalnya orang gapo dia pun, dok belakang sujud biar dia tasawuf sikit. Jangan buat tasawuf lagu tu. Nama adat tak kena lagu tu. Maka kalau tasawuf betul, kena ajak dia duduk depan, layak dia dengan sebenarnya. Maka Rasulullah kata, bangun wahai sahabatku, gi ngata. Maka apabila Husain itu sapa ke kawasan dia, maka dia masuk Islam dah, maka orang kafir habis lari daripada dia. Nama wanzur ila uslubi hujjatihi sallallahu alaihi wasallam ar-rajul allazi jaa yatlubu minhu an yurakhkhisa lahu bizina. Kama warada fil musnad annahu sallallahu alaihi wasallam ja'ahu rajulun yasta'zinu fi zina. Faqala lahu atardha an yazniya an-nasu bi ummik? Faqala la. Faqala sallallahu alaihi wasallam kadzalika an-nasu yakrahuna atardha an yazniya an-nasu bi ukhtik? Faqala la. Qala fakadzalika an-nasu yakrahun. Summa qala atardha an yazniya an-nasu bi ibnatik? Faqala la. Faqala sallallahu alaihi wasallam kadzalika an-nasu yakrahun. Faqala ya Rasulullah ushiduka annani tubtu minaz zina fanzur fi latafati hadzal uslu fi hujjatihi. Katanya dalam musnad, disebut di dalam kitab musnad, seorang lelaki mari temu dengan Rasulullah. Nak royak Rasulullah ni macam-macam cerita, macam-macam PA bertemu dengan orang. Seorang lelaki, orang muda, mari temu dengan Rasulullah, dia Islam dah. Tetapi baru masuk Islam berkali. Mari temu dengan Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, izinkan hamba berzina. Hamba benda lain, hamba boleh buat, tapi hak bak ni juga Allah payuh nak tinggal. Kegemaran hamba dah. Mecak hamba, tak boleh tinggal benda lagu ni. Maka lagu mana ya Rasulullah, izin hamba zina solah. Hak lain tak apa, semaya kau minum arak tak apa. Tapi hak ni tahu hamba kacik molek. Tak boleh kata, tak boleh tinggal jadi kacik kata. Maka katanya Rasulullah, sahabat-sahabat dengar permintaan sahabat lagu ni. Sahabat sama-sama sahabat ni. Sayyidina Umar kata, kuih ajar orang ni minta benda lagu ni. Dan Rasulullah kata, kata ya Rasulullah. Dan Rasulullah kata lagi nak minta lah ruksahnya. Sayyidina Umar kata, budak ni kuih ajar kecek. Kalau ngaku aku tak apa lama dah. Rasulullah tengok, walau tak dengar. Mari temu lagi Rasulullah, ya Rasulullah izinkan hamba berzina ya Rasulullah. Rasulullah walau tak cara. Tu kalau permintaan pelik-pelik, pertama jangan cara dulu. Takut dia mari ahwa dia, kau mari mengamuk dia, kacik dia, kau guna. Apabila dia nampak bersungguh-sungguh, 3 kali minta dengan Rasulullah, Rasulullah kata mari. Mu ada mak ada? Ada keluarga? Ada? Ada mak? Ada? Kakak? Ada? Adik? Ayah? Ada? Lagu mana kalau orang zina dengan makmu? Oh, Rasulullah jangan buat gitu Rasulullah. Hamba gocoh, tentu hamba gocoh kalau orang zina dengan mak hamba. Kalau orang zina dengan kakak, mu lagu mana rasa? Oh, tengoklah. Kalau kelewel rasa, celuk rasa kali ni. Kalau orang zina dengan adikmu lagu mana? Oh, janganlah. Hamba tepuh dengan kereta. Zaman tu tak ada kereta lah. Misalnya kalau ada kereta, hamba tepuh dengan kereta. Maka katanya Rasulullah begitu juga orang lain. Benci kalau mu zina dengan mak dia. Kalau mu zina dengan kakak dia pun benci juga. Sebagaimana mu rasa perasaan itu, orang zina dengan adik mu marah, begitu juga kalau mu zina dengan adik orang lain. Maka kawan itu terkejut. Oh, jala Rasulullah. Lepas pada tu orang itu taubat, maka Rasulullah pun pegang dada dia. Ambil tapak tangan dia letak dada. Rasulullah baca Allahumma tahhir qalbak wa hassin farja waghfir zambah. Ya Allah ya Tuhanku, bersihkan hati dia, jagalah kehormatan dia, ampun dosa dia. Perawi hadis ni kata, aku tidak tengok lelaki yang paling benci kepada zina lebih pada lelaki ni. Lepas pada dia dulu minta dengan Rasulullah nak berzina. Tetapi temu dengan Rasulullah, Rasulullah jamuh dada dia, baca doa, maka dia paling pembenci kepada zina. Tu Rasulullah macam-macam PA, macam-macam perangai orang,
bertemu dengan Rasulullah. Fanzur ila latafati hadzal uslub wallahu a'lam.